Faedah yang pertama, al-faidatul ula, faedah yang pertama yang kita nak bincangkan, ayat Quran kata falaula idza balagatil hulqum. Falaula idza balagatil hulqum. Apabila nyawa sudah sampai di hulqum. Halqum itulah sampai sini dah. Maknanya manusia bila sampai nyawa di halqum bermakna dia akan mati dah tu. Jadi artinya ulama tafsir ni dia bincang, dia kata ruh itu naik dari bawah. Dari bawah. Dari bawah naik sampai ke halqum. Itu dia panggil sampai ke halqum. Ketika itu putuslah hubungan kita dengan dunia. Kita pun tahu dah aku nak mati dah. Dunia tak guna lagi. Ada setengah orang dia maklum. Dia tengok malaikat, dia royak, dia boleh maklum pada keluarga dia, tak usah buat apalah aku ni. Aku nak mati dah. Bersihkan tempat-tempat ni. Ada orang yang Allah Ta'ala beri nampak awal tanda-tanda tu. Ada orang tak tahu apa. Dia minta nak makan lagi. Tengah duk suap mulut, kep, bunyi. Habis. Orang yang keluar nyawa dia, Allahu Akbar, Allah makhtim lana bi husnul khatimah. Yang kita duduk hati tengoklah. Dekat bila kita duduk dekat dengan orang nak mati ni. Nampak sikit-sikit gerak. Senyap, tak kata apa. Kadang lepas tu dia bunyi, begitu itu habislah nyawa. Terutama sekali orang-orang yang tak khabar tu. Tapi kalau orang yang khabar, dia boleh mengucap lagi. Mengucap la ilaha illallah, la ilaha illallah, dia mengucap sampai berhenti. Macam-macam cara orang nak mati. Yang kita nak sibuk sekarang ni, bagaimana kita nak mati dengan husnul khatimah. Allahu Akbar. Jadi kalau kita nak suruh lidah kita ni boleh sebut nama Allah dekat nak mati, waktu kita sihat wal afiat ni perbanyakkanlah menyebut nama Allah, jangan ada sebut nama orang. Maknanya dia naik, ruh ni naik daripada bawah ke atas. Fa awwalu ma yamutu, tempat yang pertama mati daripada manusia iaitulah di kaki dia. Kaki dia mula-mula begitu lembek jadi habis. Allahu Akbar, nas'alullah as-salamata wal afiyah. Jadi falaula idza balatul hukum, bila sampai halqum kita nampak apa yang berlaku tapi tak nak cerita dengan orang dah. Faedah yang kedua, Allah kata wa antum hina idzin tanzurun. Ketika itu kamu duk tengok ke malaikat. Dia tengok malaikat duk tarik nyawa dia. Tawqifun ala mawdi'i ajzin. Ketika itu dia tengok malaikat. Allah Ta'ala sebut wa antum hina idzin tanzurun. Tengok, tadi anda sebut awal ayat tadi, beza di antara tanzuru dengan tubsirun. Dengan ayat itu. Wa antum hina idzin tanzurun, ayat 85, walakin la tubsirun. Tanzuru ni dia panggil kita boleh tengok dengan mata kita tak nampak. Li'alla yuzannu anna lahum idrakan bil basar. Sebab kalau kata tubsirun boleh jadi tengok dengan mata hati. Tak nampak apa. Kita tak nampak. Tak nampak ruh tu, tak nampak. Pada Tuhan kata tanzurun. Nazar tu makna tengok dengan mata gini. Kalau kata tubsirun boleh jadi, maka dia kata li'alla yuzannu, supaya tidak ada orang yang menyangka bahawa dia boleh tengok dengan basirah, dengan mata hati, benda-benda hakikat yang batin daripada hakikat ruh itu tak boleh tengok. Sebab Allah Ta'ala nafikan kuasa ruh ini. Bila orang kafir mari cabar Nabi tentang ruh,
Wa yas'alunaka 'anir ruh. Mereka tanya tentang ruh, qulil ruh min amri rabbi. Allah kata bagi tahu kepada dia, isu ruh ini isu Tuhan aku tak nak kata apa. Hakikat ruh tu tidak tahu. Jadi tak tahulah kita. Kita tahunya kalau ada ruh, orang itu hidup. Kalau tak ada ruh, orang itu mati. Jelas. Jadi Tuhan kata la tanzurun, kamu tengok memang tak boleh tengok. Tak nampak. Baik. Mana kalau kata tubsirun, boleh tengok juga. Mungkin dengan mata hati dia. Walakin la tubsirun. Malaikat ni ada tapi kamu tak nampak. Semua kita tahu dia ada. Itu beza tanzurun dengan mata betul. Kalau tubsirun boleh tengok dengan mata, boleh tengok dengan mata hati. Jadi dua-dua itu tidak boleh nampak. Baiklah. Kita berpindah kepada yang ketiga. Falaula in kuntum ghaira madinin. Kalau kamu rasa kamu berkuasa, boleh keluar daripada kuasa Allah Azza wa Jalla, tarji'unaha, tolak balik ruh tu, masuk balik. Nak pergi mana awak ni? Mana boleh nak pergi awak, nak pergi mana roh? Masuk. Maka ayat ini menunjukkan bahawa imma an yuqirrun, orang kafir dia kena mengaku bahawa dia tak ada kuasa. Nak main dengan ruh ni tak ada kuasa. Kuasa betul-betul kuasa Allah Azza wa Jalla. Dia itu hamba kepada Allah Azza wa Jalla semata-mata. Jadi ataupun orang yang memang kerah kepala, dia tak terima terus, walaupun dia tak mampu nak tolak balik nyawa orang yang disayangi, kita kata itulah satu kelemahan yang Allah Ta'ala cabar di sini, suruh berfikir. Walaula in kuntum ghaira madinin tarji'unha. Kalau rasa kuat, hantar balik ruh. Sebelum dia keluar lagi, tahan, pegang, pacik hidung, jangan keluar ruh, masuk balik. Boleh? Tak nak buat apa. Tapi bahasa jenis kerah kepala, tak dengar kata, tak ikut juga arahan. Baik, kita pergi kepada yang keempat. Fa amma in kana minal muqarrabin farauhun wa raihanun wa jannatu na'im. Allah. Kalau dah dia tu orang muqarrabin, orang yang sabiqin, orang yang apa ni, yang baik-baik, maka dia akan terima rauhun, tenang, raihan, nikmat banyak apa ni, rezeki yang diberi, wa jannatu naim, syurga yang begitu nikmat. Maka di sini kata di para ulama kata ustudilla bihi, ayat ini menjadi dalil bahawa anna ruh apabila berpisah daripada badan, dia masih lagi dia menerima nikmat ataupun dia menerima azab. Nauzubillah. Ruh akan rasa nikmat ataupun azab. Kerana itu maqarra tadi, hadis tadi, ruh orang baik-baik duduk bergantung di pokok dengan arasnya dalam syurga. Wa maqara, ruh orang kafir duduk di mana? Duduk dalam neraka. Nauzubillah. Allahu akbar. Jadi kata di Ibnu Qayyim dalam kitab dia, nama Ar-Ruh, nama kitab nama sebuah kitab Ar-Ruh. Kalau nak bicara Ar-Ruh ni, beli kitab ni. Dia kata al-arwah mutafawitah. Ruh kita tu berbeza-beza mengikut amalan. Ada ruh duduk di a'la illiyin, duduk di syurga yang tertinggi, iaitulah ruh para nabi, para rasul alaihi wassalatu wassalam. Sebagaimana nabi kita tengok pada malam Isra Mi'raj, dia jumpa sana jumpa sini. Ada ruh fi hawasil at-tayr khudrin, ruh duduk dalam burung hijau.
Dia duk berjalan, duk terbang dalam syurga nak pergi mana sana sini. Iaitu ini ruh para syuhada. Ruh ba'dus syuhada. Ada juga orang mati syahid tapi ruh dia duduk di tak boleh naik tingkat tinggi sebab dia ada hutang. Dalam hadis Nabi kata yughfaru lisyahid kulli syai' illa dain. Orang yang mati syahid diampunkan segala perkara kecuali hutang. Bahaya hutang ni, jangan duk hutang. Jadi ada roh duduk dekat dengan pintu syurga tak boleh masuk lagi sebab ada kes yang belum selesai. Nauzubillah. Yang sebaliknya pula ada roh duduk dalam apa ni tanur ni tempat macam orang buat roti tu. Tempayan roti tu, duduk situ. Ini roh orang zina. Ada roh duduk dalam darah apa ni, darah yang dalam sungai tu dicampur dengan lontar dengan batu. Roh siapa tu? Roh orang makan riba. Nauzubillah. Dan macam-macam lagi kedudukan roh. Yang penting bagi kita ni macam mana kita nak naikkan darjat roh kita ni supaya dapat tempat yang illiyin. Maka kemudian bagi orang yang baik, dia dapat 3 perkara. Rauhun, iaitu al-farhu was-surur. Waraihan, rezeki, makanan dan minuman. Al-jannah, al-maskan, tempat tinggal dia. Dia duduk dalam syurga, tempat tinggal. Raihan, makanan dia. Rauhun, happy dia. Masya-Allah. Lengkap dia punya kedudukan. Allahul musta'an. Allah Ta'ala lah beri kepada kita kebaikan dan segala perkara yang ada. Maka di akhir ayat Allah kata apa? Ayat 95, inna hadza lahu haqqul yaqin. Inna hadza, sungguhnya segala yang disebut itu adalah kebenaran yang yakin. Jadi yakin ni ada 3 martabat. Tulis al-maratibu salasun. Yang pertama dia panggil ilmu yaqin. Ilmu yakin. Satu. Yang kedua dia panggil ainul yaqin. Menyaksikan benda yakin. Yang ketiga haqqul yaqin. Sedap juga dia main. Kita selalu dengar kan orang-orang cakap tasawuf ni, ilmu yaqin, ainul yaqin, haqqul yaqin. Apa benda tu? Ilmu yaqin, ilmu yang kita yakin dengan dia, yahsulu anil khabar, terhasil dengan maklumat yang kita terima. Maklumat yang kita terima. Macam sekarang ni bagi kita orang beriman, ilmu yaqin bahawa syurga tu ada. Syurga ada. Neraka ada. Itu dia panggil ilmu yaqin. Summa tatajalla haqiqatul mukhbari anhu. Kemudian bila kita tengok sungguh benda tu, maka dia sudah naik kepada ainul yaqin. Kita tengok keyakinan tu. Kita tengok keyakinan. Jadi bila kita buat, tengok keyakinan. Kemudian bila kita dapat sungguh benda yang kita janji tu, tadi tengok, ni masuk dah. Masuk dalam rumah tu, dalam syurga tu, itu dia panggil haqqul yaqin. Apa dia? Haqqul yaqin. Orang buat contoh. Contoh orang bagi tahu kepada kita, ini madu. Saya ada madu yang paling comel sekali. Mari daripada gunung. Apa dia, gunung di Hadramaut, apa ni, orang jual sampai 500-600 kilo. Oh, so bagus. Kita percaya. Kemudian dia mari. Ni dia. Oh, naik daripada ainul yaqin, nampak dah. Kita berbuka ambil, serak minum, sedap sungguh. Itu dia panggil haqqul yaqin. Mana ilmu yakin, maklumat. Ainul yaqin, tengok dengan mata. Haqqul yaqin, bila kita rasa. Gitulah. Jadi sekarang ni kita sudah ada ilmu bahawa syurga tu ada. Yakin. Bila kita tengok esok syurga, nak mati tu nampak dah syurga, ainul yaqin. Bila masuk dalam syurga, haqqul yaqin. Itulah kita sekarang ni lah.
Para jemaah sekalian, itu perbincangan tentang ilmu yakin, hakul yakin, ainul yakin. Adapun ayat 96 fasabbih bismi rabbikal azim, kita dah bincang dalam siri yang lepas tentang ayat yang mula-mula tasbih, sehingga kita bincang beza tulisan bismika, bismi ada alif dengan tak ada alif. Ingat dah. Alhamdulillah, tamatlah kita pada pagi yang ceria ini, pagi Rabu 16 hari bulan November 2022. Tamatlah kita perbincangan kita tafsir surah apa? Surah Al-Waqi'ah. InsyaAllah kita akan sambung lagi surah Al-Hadid dalam siri yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkatilah apa yang kami pelajari, sebagaimana yang kami telah tadabbur dalam surah Al-Waqi'ah ini. Orang-orang yang sabiqun al-muqarrabun, orang-orang ashabul yamin yang diberi nikmat yang begitu banyak. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan kami, dua ibu bapa kami, keluarga kami, pelajar-pelajar kami di alam maya, di alam nyata ini sebagai orang yang layak mendapat nikmat berada dalam kumpulan al-yamin, al-muqarrabun, ashabul yamin, ya arhamar rahimin. Dan jangan kami juga memohon dengan nama-Mu yang maha indah, dengan sifat-Mu yang maha tinggi, supaya Engkau jauhkan kami dan mereka semua daripada ashabis shimal, golongan kiri yang cukup, yang celaka, yang akan menerima balasan yang begitu dahsyat. Ya Rabbal Alamin, masukkanlah ke dalam hati kami mencintai Al-Quran, mencintai sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mencintai orang-orang yang saleh, orang-orang yang baik. Jangan Kau jadikan dalam hati kami ini benci kepada orang-orang yang beriman, ya Rabbal Alamin. Serta berikanlah rezeki kepada kami, negara kami yang sedang memilih ini, supaya Engkau kurniakan pemimpin yang baik, ya Rabbal Alamin, ya Arhamar Rahimin.